Quran ya, dia tak mau, tak boleh kan. Sebab Allah dah pesan dah supaya terima dua-dua. Kalau ambil salah satu akan jadi apa? Yang pesan malam. Kalau dia terima Al-Quran ya, hadis dia tolak. Apa beza dia? Kafir. Okey, kalau dia terima Al-Quran saja ya, hadis dia terima, dia boleh tunaikan solat tak? Cara waktu nak solat jenazah boleh. Tak boleh. Apa perbuatan cara yang diajak daripada zaman para sahabat tu. Dia boleh sembahyang tak? Ya. Okeylah, hadis yang seterusnya, katakanlah taatilah oleh kamu akan Allah dan akan Rasul. Kiranya mereka berpaling, maka bahasanya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Maknanya Allah suruh taat lah kepada Allah, Allah pesan lah kepada Allah dan Rasul. Maknanya taat kepada Rasul tak? Maknanya betul lah, kita kena terima lah dua-dua, Al-Quran dan hadis. Allah dah pesan lah. Kalau terima satu, tolak satu, Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maknanya kufur kepada Allah lah. Faham? Sebab Nabi, Rasul adalah utusan daripada Allah sebagai penyampai dan wakil daripada Allah SWT untuk menyampaikan segala ilmu Islam pada umat. Dan menyampaikan segala syariat Islam ni kepada umat. Faham? Tanggungjawab besar Rasul ni, tahu tak? Itulah nak kira kalau kita dapat ujian daripada kita kata, ya Allah, beratnya ujian, beratnya ni ujian Allah bagi. Padahal pada Rasul, Nabi, Allah kurniakan ujian lagi berat pada kita. Faham? Tu Rasul, tu Nabi. Faham? Rasul, Nabi yang dah maksum lah tu, dia jamin syurga. Tapi Allah bagi ujian juga. Sebab apa? Sebab Allah kasih dan Allah sayang. Faham? Seterusnya Allah yang tadi ni surah Al-Imran ayat 32. Yang Allah kata tu, kena taat dua-dua sekali, Allah dan Rasul. Surah dalam surah Al-Imran ayat 32. Seterusnya Allah tidak sekali-kali membenarkan umat Islam menyalahi perintah dan hukum Rasulnya. Firman-Nya yang bermaksud, dan tidaklah harus bagi orang mukmin yang lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum bahawa ada lagi bagi mereka pilihan dari urusan mereka, dan barang siapa mendahului Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai kesesatan yang nyata. Faham tak? Faham tu apa maksudnya? Cuba terang sikit. Fahamnya. Kalau Allah dah tetapkan satu hukum pada lelaki dan perempuan tu, barang siapa mendaki Rasul, Allah dan Rasulnya, semuanya telah sesat bagi kesesatan yang nyata. Contohnya tutup aurat. Bagi Abang putih. Allah dah tetap dah. Tutup aurat Allah dah tetap. Tapi kita kata tak apalah, tak sampai masa lagi. Tak sampai seru lagi. Nak tunggu sampai seru sampai bila? Tunggu masa dah sampai sakit, masa macam kita aku tak lama ni, baru nak pakai tudung. Takkan nak sampai tu. Tapi kalau kata mujuk tersedak masa tu, alhamdulillah lah, selamat lah, lega lagi. Kalau ni kan, orang kata setengah orang ada yang cakap kata tak apalah, aku tak pakai tudung tapi aku solat jaga apa semua ni kan, kita ada paksaan apa semua. Kadang orang tegak kata pakailah tudung. Awak ada pasal aku pakai tudung, bukan kata paksa pakai tudung. Masalahnya ini surahan dalam surah Al-Ahzab ayat 36 kan. Allah dah suruh. Maknanya tinggalkan Allah larang dan buat yang Allah suruh kan. Faham tak? Ni bukan kita kata kalau kita minta bagi orang pesan orang pakai ni, bukan kita yang buat pandai-pandai. Ni Allah suruh. Cuma kita sampaikan. Kalau kita tak sampaikan, macam kita tahu ilmu tu kita tak sampaikan, nanti kita pula yang dipersoalkan yang Allah daripada akhirat. Sebab apa hang tak tegur orang tu? Bukan kita kata kita nak masuk, kita boleh masuk syurga sama orang apa semua ni. Contoh macam abang dengan kakak kan, abang sembahyang, tiba-tiba kakak tak sembahyang kan, Dijadikan. lepas tu abang kata tak apalah, dia tak sembahyang, biar dia lah, tak masuk ni. Tapi abang pergi sembahyang, abang lepas tak? Abang tak lepas. Apa ni, abang tanggungjawab abang tegur kakak, kau boleh tarik dia sekali pergi sembahyang.
Kalau dia tak mau semayang tu, dia lawan balik, katok abang, pukul abang, kata macam-macam abang, tu sekurang lah tu. Hati dia, sekurangnya kita dah mengajak dan kita dah berdakwah dia supaya semayang. Kita ada satu ikhtiar dan usaha untuk mengajak dia semayang. Faham tak? Ni janganlah hati bisik, tak ya, biar dia ni. Kalau ajak boleh tak mau semayang. Jangan kata itu. Memang kata kita nak ajak dengan hati, tapi kalau kita rasa mampu kita bercakap, kita terpaksa bercakap. Benda cakap benda yang terang, benda yang nyata, benda yang betul-betul, benda kena cakap, benda yang jelas. Faham tak? Benda yang jelas ni macam mana? Memang Allah dah suruh wajib sembahyang 5 waktu. Dan di akhirat nanti pun, yang pertama di timbangan Allah akan tanya apa? Tanya hang sedekah tak lagi? Ada tak? Tanya hang jamu macam kucing tak lagi? Ada tanya soalan. Soalan pertama yang Allah tanya nanti. Siapa Tuhan kamu? Solat lah. Kita nak jawab apa depan Allah ni? Benda utama yang Allah nak tanya tu kita dah gagal lah. Contohlah kita nak pergi interview, kan? Pergi interview, aku boleh jawab ni. Boleh jawab. Sebab apa? Confirm lah kerja ni dia apa? PT. Ada 3 soalan ya. 3 soalan tanya apa SPM lah kita tahu kan. Lepas SPM tu sains dapat apa? Lepas tu kerja apa ambil buat? Lepas tu apa kemahiran apa yang ada kan? Bila main tak SPM dapat apa? Sebenarnya tak SPM tu dah sangkut dah. Maksudnya tak tanya soalan nombor 2 lagi. Nombor 1, soalan 1 dah sangkut dah. Macam mana interview nak berjaya ni? Pipi depan Allah, depan timbangan tu, tengok. Solat macam mana? Takkan Allah tanya macam tu solatnya. Takkan malaikat tanya macam tu. Soalan sebut Allah sebutnya. Wallah a'lam, kita tak tahu masa tu soalan macam mana. Kan? Solat macam mana? Tak solat. Soalan kedua tu nak cari hak sedekah pula tu apa semua tu. Tapi hak solat tu dah kantoi dah. Macam mana tu dah. Itulah sebab baba dengan mama biar keluar angkung tak apa. Jadi anak nak solat. Faham tak? Supaya timbul dalam roh hati kita tu, alhamdulillah, Tok dengan Tok Wan, mak ayah baba lah, mama dah didik sampai rasa baba dan mama tak perlu orang nak suruh. Tak perlu orang nak suruh. Tak ada waktu sekian Zuhur masuk ke apa habis waktu apa. Kalau tak awal pun maknanya insya-Allah kita akan cuba tunaikan juga solat waktu tu walaupun dah hampir nak luput waktu solat. Tapi kau boleh elakkanlah pada habis waktu solat. Kalau boleh awalkan waktu solat. Tapi dalam jiwa tu dah ada dah, maknanya tak perlu orang gerakkan. Takkan Tok Wan nak telefon. Semayang subuh lagi ni. Semayang isyak lagi ni. Semayang ni nak lagi ni. Ada Tok Wan telefon? Ada kan? Ni baba mama terpaksa. Nak kena pergi spray ayak, pergi apa semua. Tutup lampu, ugut nak kunci pintu baru nak keluar. Campak bangun, semayang subuh. Hari-hari macam tu. Solat duha pun sama macam tu. Lepas pun mandi. Dah tahu dah masa mandi tu, dah ambil wuduk dah. Lepas siap-siap pakai semua, nampak saja dah 2 rakaat. Lagi elok 4 rakaat. Jadikan amalan. Selagi benda tu tak jadikan roh dalam hati hampa, paksalah hari-hari baba dengan mama paksa bertekak keluar engkau untuk jadikan solat tu secara automatik hampa bergerak sendiri, bukannya baba dengan mama suruh gitu. Dan baba dengan mama pun berdoa agak satu hari tanpa mengeluarkan suara, tanpa mengeluarkan arahan, tanpa mengeluarkan segala orang kata apa? Kelip mata ke, jegil mata ke? Tak perlu dah. Tiba-tiba, alhamdulillah dia nampak sekali sudah bayang. Saya elak, meh abang jom bapa sembahyang. Abang jadi imam ni. Allahu akbar, keluar mata bapa. Mama lagi lah, mamu lah mata. Tengok, bukan kata teriak sedih. Rasa seronok, alhamdulillah. Yang tu yang tujuan dan cita-cita seorang ayah dan seorang ibu. Kan? Okey. Kita habiskan sikit ni sikit lah, panjang lebar. Itu daripada surah Al-Ahzab ayat 36. Okey, jelaslah dengan ini bahawa taat kepada hukum Allah adalah wajib. Sama artinya dengan kewajipan taat kepada hukum Allah
Sedang menyalahi adalah satu maksiat yang membawa kepada sesat, terpesong dari jalan hidup yang betul. Faham tak? Taat hukum Rasul adalah wajib. Kan? Sama artinya dengan kunci taat kepada hukum Allah. Sama. Maknanya kena taat hukum pada Rasul adalah wajib. Dengan Allah wajib. Kalau kita menyalahi, terpesong daripada dia, adalah suatu maksiat. Satu maksiat ni, satu benda jahat yang kita buat lah kalau kita terpesong. Kan? Orang nak buat perkara mungkar apa semua tu, apa tu orang panggil tu yang macam drama tu, apa nama? Khurafat. Bagi contoh satu khurafat yang menyebabkan benda tu sesat. Dah belajar kat sekolah. Kelab. Ha? Minara. Clubbing. Tu clubbing, tu orang kena orang pakai skirt, orang tak pakai tudung, minum arak apa semua tu, tu bukan benda khurafat. Faham? Benda yang dia menduakan Allah. Faham? Syirik. Syirik, salah satu syirik lah. Benda-benda khurafat. Dia duk pi kat jarak Cina, tiba-tiba duk orang nak minta nombor. Maknanya apa? Dia duk mengharapkan suatu benda yang lebih, maknanya mengharapkan benda, dia tahu Allah tu berkuasa tapi dia berharap kat benda lain. Benda tu makhluk Allah juga. Berharap dia bagi betul dah duk percaya kat tu apa tu tasuk kenapa. Jadi ada satu benda yang khurafat. Lepas tu duk pi jumpa bomo lah, kata bomo ni boleh menyembuhkan segala penyakit. Duk percaya kata bomo ni yang menyembuhkan penyakit. Maknanya dia dah menduakan Allah. Faham? Kita yang penting kita yakin Allah yang menyembuhkan segalanya. Okey. Faham? Tu maksudnya benda yang boleh membawa kepada maksiat yang membawa pada sesat, terpesong daripada jalan hidup yang betul. Hati-hati bila hati kita dah terpesong itu, menyebabkan akidah kita pun terpesong. Kena ucap balik lah. Akidah dalam. Itulah setakat tu ialah malam ni. Perkongsian kita untuk malam ini. Wallahu a'lam. Bang syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berkatilah majlismu dengan qadaku malam ini dan jadikanlah rumah kami seperti taman-taman syurga. Amin.